Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan tidak pernah mengabaikan tanggungjawab membantu rakyat yang terjejas akibat kejadian bencana alam. Ini termasuk menyalur peruntukan kepada penduduk terlibat banjir besar di Kelantan dan gempa bumi di Ranau. Peruntukan tersebut disalur secara berperingkat melibatkan usaha membaik pulih dan membina semula kemudahan serta infrastruktur awam yang terjejas teruk akibat bencana. Bila ada keperluan di negara Sabah ni, kita juga kerajaan saya percaya tidak akan teragak-agak, apa yang perlu dibantu akan dibantu. Ya, kata tidaklah kata kita ini bajetnya begini jumlahnya, karena kita tidak tahu apa keperluan itu, bukan? Tapi apa juga keperluan rakyat itu, saya percaya kerajaan akan mencari wangnya untuk membantu. Datuk Azizah ditemui media selepas Majlis Diya Ramadan bersama ketua-ketua jabatan Komuniti Pewani Satu Malaysia dan anak-anak yatim bagi Parlimen Beaufort di Beaufort. Beliau berkata demikian sebagai mengulas peruntukan besar kerajaan dalam membantu mangsa gempa di Ranau. Lebih 10 juta ringgit diperuntukkan bagi membaik pulih beberapa kemudahan serta prasarana beberapa buah sekolah, termasuk membina semula Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau. Sementara itu, Datuk Azizah berkata khidmat kaunseling kepada penduduk Ranau yang masih trauma dengan kejadian gempa masih diteruskan. Sumbangan tenaga, kemahiran dan kepakaran anggota rela dan Malim Gunung yang juga terdiri daripada anggota rela dalam operasi mencari dan menyelamat semasa dan selepas Ops Kinabalu wajar diberi pengiktirafan. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Keselamatan Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Seri Adnan Abdul Rahman berkata, pengiktirafan itu bukan sahaja memberi imej positif kepada pasukan rela, secara tidak langsung memberi semangat kepada mereka untuk terus menyumbang kepada kesejahteraan negara dan masyarakat. Kami di KDN memang sangat-sangat menghargai rela sebagai salah satu daripada agensi yang diletakkan di bawah KDN, merupakan suatu agensi yang selalu mendampingi masyarakat. Ya. Beliau ditemui dalam program Bakti Rela kepada Malim Gunung, petugas dan mangsa gempa bumi Ranau 5 Jun lalu di Dewan Sokit Bundu Tuhan Ranau. Sabah mempunyai 65 anggota rela dalam kalangan Malim Gunung. Datuk Seri Adnan berkata pasukan rela akan diberi latihan bagi meningkatkan kemahiran menangani krisis semasa bencana. Seramai 105, 43 daripadanya Malim Gunung yang juga anggota rela dan 62 anggota rela menerima sumbangan dan sijil penghargaan pada majlis ini. Turut menerima sumbangan 13 buah keluarga anggota rela yang mengalami kerosakan rumah akibat gempa. Bantuan demi bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas gempa bumi di Ranau. Terbaru sumbangan berupa keperluan asas disampaikan kepada penduduk Kampung Mesilau Kundasang Ranau. Bantuan ini hasil sumbangan ikhlas pelbagai pihak di wilayah Persekutuan Labuan. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Labuan, Datuk Muhammad Nazri Osman. Lebih 50 buah kenderaan dan 100 orang terlibat dalam misi bantuan ini. Peserta misi datang dari negara Brunei Darussalam selain Sandakan, Kudat dan Labuan. Selain penduduk Mesilau, turut menerima sumbangan daripada misi bantuan penduduk Kampung Lohan. Penganjuran Bengkel Orkestra RTM UMS 2015 mampu memberi input baharu kepada peserta. Menurut Dekan Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Muhammad Hamdan Adnan, melalui bengkel itu peserta dapat mempelajari dan meningkatkan kemahiran permainan instrumen orkestra sekaligus mempelajari teknik baru yang diajar fasilitator berpengalaman dalam bidang tersebut. Beliau berucap sempena konsert Bengkel Orkestra RTM UMS 2015 di Kota Kinabalu. Menurut Profesor Datuk Muhammad Hamdan, kehadiran fasilitator seperti pengarah muzik RTM Datuk Mauzani Ismail selaku Ketua Fasilitator Bengkel Orkestra RTM Angkasa Puri dan Kombo RTM Sabah memberi manfaat besar kepada para peserta. Profesor Datuk Muhammad Hamdan berharap penganjuran bengkel ini dapat memasyarakatkan seterusnya memajukan industri muzik di Sabah. Seramai 90 peserta terdiri daripada pelajar program muzik UMS, SMK Muhibah Sandakan, SMK Pekan 2 Kota Belud,
Maktab Rendah Sains Marah MRSM Kinarut dan Maktab Sabah menyertai bengkel ini. Seramai 40 anak yatim dari Sekolah Agama Negeri SAN Ibu Pejabat Polis Kepayan, SK Bukit Padang, SAN Petagas dan SAN Kota Kinabalu menerima sumbangan wang tunai daripada Puspanita Cawangan Sabah. Sumbangan disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Penasihat Puspanita Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman sempena majlis berbuka puasa di Ibu Negeri. Hadir sama pengerusi Puspanita Sabah, Puan Sri Hajah Hairani Hisaini. Majlis ini merupakan acara tahunan Puspanita Sabah untuk meraih dan memberi kegembiraan kepada anak-anak yatim menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, satu majlis berbuka puasa turut diadakan di Surau Istiqomah Taman Olivia Kepayan. Majlis dihadiri Mufti Negeri Ustaz Bungsu alias Aziz Jafar. Beliau bersama umat Islam yang hadir kemudian menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih serta menyampaikan ceramah. Ustaz Bongsu turut berbincang bersama AJK Surau Istiqomah tentang keadaan surau dan perancangan membesarkan surau berkenaan. Ia bagi memberi keselesaan kepada penduduk sekitar Kepayan ketika bersolat. Penampang Enduro Dirt Biker Club Penduro berjaya mencatat rekod Malaysia Book of Records MBR dalam ekspedisi pengembaraan jarak terpanjang di laluan Borneo dengan jarak kira-kira 5,550 km menggunakan motosikal jenis Scramblers. Presidennya Davis Makanjang berkata aktiviti itu bukan sahaja menyemai minat ahli menyertai sukan lasak, malah mengerat tali silaturahim antara peserta dari 3 negara terlibat iaitu Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia. Beliau ditemui media pada penutupan Borneo Adventure Ride di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Pang Yuk Min. Seramai 7 ahli penduro berjaya menawan laluan dari selatan Borneo hingga utara Borneo melibatkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan, Indonesia. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 8 pagi, penyerahan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Dan pada pukul 9 pagi, akan berlangsungnya program GST bersama pelanggan di Keningau. Sementara itu, pada pukul 2 petang nanti, diadakan sidang media sempena promosi Kraft Aidilfitri di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 29 Jun 2015. Kita kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.